Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berhormat Dr. Nik Muhammad Zawawi bin Haji Saleh, Pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Yang berbahagia Puan Hajah Nurliza binti Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Lembaga Pertubuhan Peladang. Yang berbahagia Datuk Haji Ismail bin Haji Saleh, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Lembaga Pertubuhan Peladang, pengarah-pengarah bahagian, unit dan ketua-ketua cawangan, pengarah-pengarah LPP Negeri, pengetua-pengetua Institut Pengurusan Peladang, pegawai-pegawai kanan LPP, pengurus-pengurus besar Pertubuhan Peladang Kebangsaan, negeri dan juga kawasan, tuan-tuan dan puan-puan, semua warga Lembaga Pertubuhan Peladang dan semua warga Peladang yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menyambut ulang tahun LPP yang ke-48 pada 14 Februari tahun ini. Walaupun sambutan pada tahun ini agak istimewa kerana ia dilaksanakan melalui maya, namun kita tetap membuat sambutan yang sebegini. Di kesempatan ini, saya rasa masih tidak terlewat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 kepada semua warga LPP dan warga Peladang seluruh Malaysia. Moga tahun 2021 ini memberikan kita sepenuh pengharapan agar kehidupan kita menjadi lebih makmur dan sejahtera. Marilah kita mengambil kesempatan ini untuk sama-sama berdoa agar dunia dan khususnya negara kita Malaysia diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari jangkitan COVID-19 yang sedang dialami masa kini. Yang berhormat Dr. Pengerusi, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, kita telah meninggalkan tahun 2020 dengan 1000 kenangan. Tahun 2020 telah memberikan kita pengalaman getir dan mencabar yang belum pernah kita lalui sebelum ini akibat daripada penularan pandemik COVID-19. Kehidupan kita seolah-olah telah dianjak ke belakang atau di-reset. Dunia menggelar tempoh ini sebagai The Great Lockdown. Kita telah melalui penghidupan norma baru yang tidak pernah terlintas di minda kita. Untuk makluman, sehingga kini angka jangkitan COVID-19 telah lebih 107 juta di seluruh dunia dengan jumlah kematian telah menghampiri 2.34 juta orang. Negara kita sendiri telah menunjukkan peningkatan kes setiap hari. Jumlah kes jangkitan telah melebihi 200,000 kes dengan 800 lebih kematian. Walaupun dalam kepayahan ini, kita melalui penularan pandemik COVID-19 dalam tahun lepas iaitu tahun 2020, saya ingin tetap mengucapkan berbanyak terima kasih dan sekalung penghargaan kepada semua, terutama kepada Yang Berhormat Pengerusi dan ahli-ahli lembaga LPP, pengurusan tertinggi Lembaga Pertubuhan Peladang, pengarah-pengarah bahagian dan negeri, pegawai-pegawai kanan LPP, semua pengurus-pengurus besar negeri dan juga kawasan serta warga Lembaga Pertubuhan Peladang amnya yang telah bekerjasama memberi sokongan dan komitmen jitu dalam menghadapi cabaran getir penularan COVID-19. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan, yang berbahagia Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan yang telah memberi sokongan padu kepada LPP untuk melaksanakan peranan LPP dalam memastikan Pertubuhan Peladang tetap meneruskan perkhidmatan kepada golongan sasar dan memastikan bekalan makanan mencukupi untuk masyarakat. Bayangkanlah bagaimana operator jentera di Pertubuhan Peladang Negeri ataupun di PPN Jentera telah berhempas pulas untuk memberikan perkhidmatan kejenteraan menuai padi, membajak dan merata tanah sawah untuk meneruskan aktiviti penanaman padi. Pada bulan April yang lepas umpamanya, perkhidmatan masih diberikan walaupun dalam bulan Ramadan dan dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Ada di antara operator jentera yang dihalang untuk menjalankan aktiviti berkenaan oleh pihak yang berkuasa bagi mengekang penularan COVID-19, namun mereka masih meneruskan. Tidak cukup siang, mereka telah bekerja di waktu malam. Apakah yang akan terjadi jika padi yang ditanam tidak dapat dituai? Padi yang mengalami kerosakan, hasil keluaran padi akan menjadi rendah
dan akhirnya beri kesan kepada pendapatan petani yang juga akan menjadi rendah. Bayangkan pula sekiranya kedai-kedai import tidak dapat dibuka, di manakah peladang, petani dan peternak boleh mendapatkan bekalan-bekalan baja, racun dan juga makanan ternakan. Bayangkan sekiranya pusat pengumpulan hasil ladang pertubuhan peladang tidak beroperasi. Bagaimanakah peladang-peladang muda, peladang-peladang petani dan yang bergiat dalam pengeluaran hasil dapat memasarkan hasil-hasil ladang mereka. Yang berbahagia Dr. Pengerusi, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Pencapaian LPP sepanjang 2020 ini secara keseluruhannya telah melalui pelbagai cabaran. Pertubuhan peladang tetap membuktikan kejayaan-kejayaan terutama dalam penglibatan memasarkan hasil-hasil ladang melalui pasar segar terkawal dengan kaedah drive-thru, penghantaran terus kepada pelanggan dan sebagainya. Kita juga telah memberi perkhidmatan jentera sepenuhnya tanpa gagal bagi memastikan keperluan kepada peladang, peternak dan petani dapat diteruskan. Di antara kisah-kisah kejayaan yang ingin saya kongsi bersama, LPP telah menyelesaikan perbelanjaan peruntukan pembangunan berjumlah 14.18 juta dalam tahun 2020. Bagi tahun lepas juga kita telah diluluskan peruntukan khas pembangunan daripada Kementerian Kewangan dan juga Kementerian Pertanian dan Industri Makanan di bawah pakej rangsangan ekonomi PRE Prihatin dan juga mobilisasi berjumlah 51.6 juta. Peruntukan khas ini telah memberikan gambaran bahawa kerajaan pusat melihat peranan penting LPP dan pertubuhan peladang dalam membekalkan bekalan makanan. Selain daripada itu, pencapaian pengeluaran pertubuhan peladang dan juga peladang masih kekal pada tahap yang baik, malah perkhidmatan bekalan makanan yang dalam tempoh PKP telah bertambah berbanding dalam keadaan biasa. Bilangan usahawan peladang juga telah berjaya kita tingkatkan, iaitu telah mencapai lebih kurang 7,316 orang masa kini. Kita telah pun berjaya mengubah dan menarik peladang muda untuk bergiat dalam tanaman fertigasi, dalam pengeluaran cili, timun, sayur-sayur berdaun dan juga buah-buahan. Dan kita merasakan bahawa sumbangan peladang-peladang ini walaupun dalam bilangan yang kecil telah mampu mengeluarkan pencapaian atau mencapai pencapaian pengeluaran melebihi 40% keperluan cili di negara ini contohnya. Bagi jualan input pula kita telah mencapai sebanyak 37.4 juta. 165 pusat pengumpulan hasil masih bergerak aktif dengan jumlah pemasaran sebanyak 72.8 juta. Kita juga sedang melaksanakan rebranding bagi keluaran hasil keluaran hiliran produk-produk atas jenama peladang dengan 198 SKU. Perkhidmatan mekanisasi pula kita kekal pada tahap 37% di mana kita telah memberi perkhidmatan seluas 60,455 hektar bagi pembajakan dan 40,365 hektar bagi penuaian. Dalam kita melaksanakan tugas sebagai agensi pelaksana skim baja padi Kerajaan Persekutuan, kita juga telah memberikan kerjasama yang begitu baik dalam memastikan dasar sektor padi negara berjalan dengan baik. Yang berhormat Dr. Pengerusi, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ingin berkongsi dengan semua bahawa LPP mempunyai 3 peranan. Peranan utamanya adalah sebagai pendaftar, sebagai agensi pembangunan dan sebagai agensi pengurusan. Di awal penubuhan LPP, kerajaan telah menggariskan bahawa peranan LPP adalah untuk memajukan masyarakat tani agar berjalan dengan penuh penyelarasan, serentak dan juga lancar. Antara matlamat yang perlu dicapai adalah bagi memodernkan sektor pertanian agar dapat merubah corak pertanian sara hidup ataupun subsistence farming kepada pertanian dagangan ataupun commercial farming. Oleh itu, LPP perlu merancang dan mengusaha apa-apa kemajuan pertanian dalam kawasan pengendalian pertubuhan peladang. Usaha ini akan meningkatkan sosial ekonomi golongan sasar iaitu peladang-peladang kita sendiri. Yang amat berhormat Tun Abdul Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia yang kedua, bersama dengan yang berbahagia Tun Ahmad Sarji yang menjadi ketua pengarah yang pertama pada ketika itu, telah menggariskan beberapa perkara penting untuk berkenaan dengan peranan LPP. LPP adalah peneraju kepada institution building. Kita perlu fokus kepada peranan yang berkenaan di mana pergerakan peladang perlulah digiatkan secara komersial
Agriculture agar melaluinya ahli-ahli peladang boleh mendapat perkhidmatan yang diperlukan dan boleh meningkatkan taraf hidup. Pembangunan usahawan peladang juga adalah menjadi agenda utama LPP. Ahli-ahli peladang memerlukan keprihatinan LPP dalam membangunkan produk keluaran mereka. Khidmat nasihat ini mampu membawa produk-produk keluaran peladang ke arah yang lebih jauh bagi memastikan ia dapat dipasarkan dengan baik. Dalam aspek perundangan pula, peranan LPP sebagai pendaftar iaitu untuk mendaftar, mengawal dan menyelia pertubuhan peladang di seluruh Malaysia adalah satu peranan yang sangat penting. LPP perlu mengadakan undang-undang serta peruntukan-peruntukan bagi perkara yang berkaitan yang difikirkan perlu dalam menjalankan tugasnya. Ini adalah bertujuan dijadikan sebagai panduan dalam mengurus tadbir pertubuhan peladang agar kepentingan peladang-peladang dijaga. Yang Berhormat Dr. Pengerusi, Datuk-Datuk Tuan-Tuan dan Puan-Puan, bagi tahun 2021, kita akan melakar hala tuju kita, iaitu yang pertama, LPP sebagai pendaftar. Kita dalam hal ini akan mentransformasikan landscape perundangan LPP dan pertubuhan peladang dalam memperkasakan institusi peladang dan juga ahli peladang. LPP ditubuhkan 48 tahun yang lalu pada tarikh ini. Tahun 2021 adalah tahun di mana kita akan melaksanakan penyemakan semula perundangan LPP dan PP. Telah tiba masanya untuk kita melaksanakan pindaan-pindaan sesuai dengan keperluan dan kehendak-kehendak semasa. Yang paling penting dalam era moden dan juga dunia tanpa sempadan ini, aspirasi kerajaan di awal penubuhan iaitu membangunkan PP ke arah self-reliant ataupun mampu berdiri di atas diri sendiri sememangnya menjadi satu misi yang kekal relevan sehingga kini. Justru itu, perundangan sedia ada perlu kita mantapkan agar selari dengan arah tuju untuk memperkasakan institusi peladang dan juga ahli-ahlinya. Sesuai dengan pemantapan perundangan LPP, LPP juga akan mengukuhkan ataupun menguatkuasakan perundangan ini sepenuhnya. Apabila kita bercakap tentang memperkasakan institusi peladang dan ahli-ahli peladang, ianya bermaksud institusi dan ahli-ahlinya telah bersedia memegang tanggungjawab dan accountable di atas setiap satu keputusan yang diambil. LPP sebagai pendaftar akan menguatkuasakan sepenuhnya akta, peraturan dan juga perlembagaan. Sementara itu, pasukan penguatkuasaan LPP kini sedang dimantapkan agar misi empowerment dapat kita laksanakan dan jadikan ianya sebagai satu kenyataan. Yang Berhormat Dr. Pengerusi, Datuk-Datuk Tuan-Tuan dan Puan-Puan, bagi agenda pembangunan pula, hasil daripada kajian keberkesanan projek pembangunan LPP di bawah Rancangan Malaysia ke-11 yang telah dilaksanakan oleh perunding yang dilantik, ini memberikan pandangan bahawa kajian keberkesanan yang telah dijalankan ini ke atas 7 program yang melibatkan 247 daripada 725 projek pembangunan seluruh Malaysia telah dilaksanakan oleh perunding dalam tempoh 5 bulan. Kajian keberkesanan ini telah menunjukkan bahawa LPP adalah satu agensi yang mempunyai daya saing dan memberi impak terutamanya dalam memenuhi sasaran dasar agro makanan negara dan juga dasar security makanan negara. Dapatan yang positif ini telah membantu LPP untuk menambah baik dan menetapkan perancangan strategik dalam rancangan Malaysia yang akan datang, iaitu dalam rancangan Malaysia ke-12. 5 strategik penambahbaikan yang telah digariskan untuk RMK ke-12 adalah: yang pertama, kelestarian projek; yang kedua, inovasi agroteknologi; yang ketiga, kepakaran berpusat; yang keempat, pusat jualan komersial pintar; dan yang kelima, kilang pemproses dan penyenamaan akan kita laksanakan. Kita akan juga melihat tentang bagaimana penguasaan seluruh rantaian nilai dalam aspek pengeluaran, aspek pemprosesan dan aspek pemasaran yang akan menjadi keutamaan. Kita akan menyatukan pertubuhan peladang dalam industri padi bagi pengeluaran benih padi sah, penanaman dan juga kaedah model pengurusan estet secara berpusat, iaitu di bawah mini estet padi. Kita akan mengukuhkan perkhidmatan PPN jentera dalam sektor mekanisasi ladang, pemprosesan dan juga pemasaran beras di pertubuhan peladang. Penglibatan pertubuhan peladang
dalam pengeluaran benih padi sah juga akan kita naikkan semula dan pelibatan ini akan dilaksanakan dalam tahun 2021. Pertubuhan Peladang akan juga menerokai aktiviti menambah pendapatan dalam masa yang sama, iaitu projek-projek seperti projek jerami padi. Kita perlu meneruskan pengurusan mini estate berpusat ini di mana 47 mini estate sedia ada yang terlibat dengan keluasan sebanyak 11,300 hektar. Perlu kita tambah lagi. Negeri-negeri yang mempunyai penanaman padi perlu meneliti dan menyemak semula pendekatan tanaman padi secara mini estate ini. Kerajaan kini sedang memfokus kepada pengeluaran padi secara berskala besar dan sederhana. Oleh yang demikian, di peringkat PP, mini estate padi perlu dipergiatkan lagi. We must do good and we must do more to those that we are good at. Pertubuhan Peladang akan fokus kepada pengeluaran sayur-sayuran dan buah-buahan yang mempunyai permintaan pasaran, terutama dalam melengkapkan rantaian nilai. Kita juga akan memperluaskan dan memperkukuhkan rantaian industri ayam dalam Pertubuhan Peladang, yang mana ia melibatkan beberapa pertubuhan peladang negeri seperti di PPN Johor, PPN Selangor dan juga di Nafas. Pertubuhan Peladang perlu berkolaborasi bersama syarikat-syarikat swasta, contohnya seperti mana yang telah dilaksanakan oleh Pertubuhan Peladang Kuala Langat dengan pihak Ramly Burger. Selain daripada itu, kita juga perlu berkolaborasi bersama dengan MDEC umpamanya dengan penggunaan kaedah digital marketing dalam memasarkan produk-produk keluaran Peladang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, penguasaan projek hiliran dalam menaikkan nilai tambah sentiasa membantu untuk meningkatkan pendapatan bagi setiap projek yang dilaksanakan. Antara aktiviti nilai tambah yang dilaksanakan oleh Pertubuhan Peladang masa kini, contohnya adalah di Pertubuhan Peladang Cameron Highland umpamanya, pemprosesan cordial, tomato cherry, strawberry, jam strawberry, ice cream premium, popsicle dan topping strawberry adalah di antara produk-produk nilai tambah yang dikeluarkan. Kita juga perlu menerokai kepada ekspor. Dalam industri ekspor kita perlu menerokai dalam beberapa komoditi terpilih dan yang premium seperti sarang burung walit dan juga tanaman durian. Dalam pada itu, kita tidak boleh ketinggalan dalam menyebarluaskan penggunaan teknologi IoT dalam mengeluarkan agromakanan seperti penggunaan smart farming dan juga penggunaan drone. Pertubuhan Peladang perlu ke arah penglibatan dalam private partnership participation. Ini adalah sangat penting kerana ia akan membantu untuk kita melangkah dengan lebih jauh dalam kita menjadi pengeluar makanan utama. Dalam kaedah yang paling kita rasa sangat bertepatan untuk kita berganjak dengan lebih pantas, secara keseluruhannya, dalam kita memastikan pertubuhan peladang yang berjaya ini dapat diikuti oleh pertubuhan-pertubuhan peladang yang berpotensi, satu kaedah replikasi model perniagaan yang berjaya telah kita laksanakan dan ini akan digunakan dalam pendekatan yang begitu baik sekali, iaitu pendekatan kaedah model business canvas. Tool yang kita gunakan dalam BMC ini dapat membantu proses replikasi ini berjalan dengan baik. Yang berbahagia Dr. Pengerusi, tuan-tuan dan puan-puan, kita mengharapkan pertubuhan peladang negeri umpamanya boleh memfokus kepada sekurang-kurangnya 2 projek setiap negeri agar pelaksanaan projek replikasi di bawah dengan menggunakan model business canvas ini dapat kita laksanakan. Bagi pembangunan usahawan pula, kita Lembaga Pertubuhan Peladang akan memastikan penglibatan peladang-peladang khususnya dalam memfokus kepada peladang muda, peladang nita dapat kita tingkatkan melalui program-program seperti program Agropreneur Muda, program-program Rise Up, program Agri Apprentice. Ini sebenarnya adalah program untuk kita memastikan bahawa golongan B40 dapat kita tingkatkan pendapatannya. Seeing is believing, tuan-tuan. Kita ada banyak ikon-ikon peladang muda, peladang nita yang bersedia untuk menjadi mentor kepada rakan-rakan mereka yang baru. Jadi adalah menjadi sesuatu perkara yang begitu penting sekali
kita akan bersama-sama dengan peladang-peladang ini untuk menggalakkan peladang-peladang menceburi dalam bidang pertanian dengan disiplin yang mantap. Pembangunan produk-produk usahawan mestilah dilaksanakan. Kita akan mencari usahawan-usahawan muda agar kita boleh membangunkan mereka. LPP negeri bersama dengan pertubuhan peladang kawasan dan negeri di bawah seliaan masing-masing perlulah memastikan pembangunan usahawan menjadi fokus utama kepada kita. Kita cari dan kita pilih, kita latih dan kita bantu, dan kita jadikan usahawan kita usahawan yang berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kita akan melaksanakan satu lagi program yang kita namakan sebagai Establishment of Farmers Organisation Business Development Unit. Ini adalah satu program setelah kita teliti akan menjadi keutamaan kepada LPP di mana kita akan meneliti semua pertubuhan peladang. Perkara utama yang perlu ada di setiap pertubuhan peladang akan dilihat di mana setiap satu perlu mempunyai core business activity masing-masing. Ini bukanlah perkara baru sebenarnya. Allahyarham yang amat berhormat Tun Abdul Razak, mantan Perdana Menteri, juga telah pun menyatakannya di awal penubuhan agar LPP dan juga pertubuhan peladang perlulah mempunyai dasar commercialized agriculture yang diusahakan. Justru kita akan mewujudkan business development unit agar mampu membentuk dan menstruktur perniagaan pertubuhan peladang dengan lebih teratur dan terancang. Oleh itu, negeri-negeri perlu mengambil tanggungjawab untuk meneliti satu persatu pertubuhan peladang dan melihat potensi dan menetapkan hala tuju semua pertubuhan peladang di bawah kendalian negeri masing-masing. Bagi agenda pengurusan pula, kita akan terus memantapkan pengetahuan dan kepribadian modal insan. Kita akan memfokus kepada pemantapan integriti anggota LPP dan juga pertubuhan peladang. Kisah-kisah kejayaan LPP dan pertubuhan peladang akan kita promosikan dan akan kita perbanyakkan. Imej organisasi akan kita pertingkatkan. Oleh yang demikian, kita perlu fokus dan memberi tumpuan ke atas apa yang telah digariskan seperti mana yang telah kita ada sebelum ini, iaitu Pelan Korporat yang ke-6. Kita juga akan ada Pelan Korporat yang ke-7 yang kini dalam tempoh penyediaan. Ia merangkumi 5 tahun bermula tahun 2021 sehingga tahun 2025. Ia juga adalah satu pelan yang kita rancang selaras dengan rancangan Malaysia ke-12 dan seterusnya selari dengan dasar agromakanan negara 2.0. Yang berhormat Dr. Pengerusi, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, apapun yang kita rangka dan kita sasarkan tidaklah mustahil untuk kita capai sekiranya ada sokongan dan kerjasama jitu dari semua pihak. Pertubuhan peladang hanya akan berjaya maju sekiranya ada kesatuan di antara pengurusan dan ahli jemaah pengarahnya. Sokongan LPP sebagai pendaftar dan agensi pembangunan dan pengurusan kepada semua pertubuhan peladang adalah pasti. Malah, kita kini berada dalam fasa yang memerlukan kita untuk lebih komited kerana kita berdepan dengan pelbagai cabaran masa kini. Kepada semua warga LPP, saya menyeru agar marilah kita bersama menjadi warga LPP yang melaksanakan tugas dengan cemerlang, berintegriti, profesional, kompeten, menguasai teknologi, mesra pelanggan, inovatif, pantas, cekap, dan yang paling penting adalah marilah kita sama-sama menjadi pegawai yang amanah dalam menjalankan tugas. Ketahuilah, amanah yang diletak di bahu kita ini sebenarnya adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita laksanakannya sebaik boleh. LPP adalah sebuah organisasi yang istimewa dan sangat unik. Ia seolah-olah seperti satu mini MAFI ataupun mini Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Di mana lagi kita hendak cari organisasi seperti LPP? Kita sama-sama mencari rezeki yang halal di bumi Allah ini dan dalam masa yang sama kita membantu peladang meningkatkan taraf hidup mereka. Kepada semua peladang-peladang pula, saya ingin menyeru agar terus bekerjasama membantu dan menyokong LPP memajukan pertubuhan peladang milik bersama tuan-tuan dan puan-puan. Usaha pembangunan ini perlu kita galas agar kelak semua pertubuhan peladang berjaya mencapai pertubuhan peladang bertaraf A, maju dan lestari.
Pertubuhan Peladang juga perlu mempunyai tabik urus yang baik dan mampu berdiri sendiri dengan memberi pulangan dan perkhidmatan yang cemerlang kepada anggota sasar mereka atau golongan sasar mereka. Kepada siapa lagi ingin kita manfaatkan kejayaan Pertubuhan Peladang jika bukan kepada Peladang? Bak kata orang melihat, orang mengata. Namun yang tahu hanyalah kita. Dayung sudah di tangan, perahu sudah di air. Ayuh kita sama-sama susun niat bekerja untuk bangsa dan negara. Akhir sekali, marilah kita sama-sama berdoa agar usaha ikhlas kita ini bersama membuahkan hasil yang terbaik dan mendapat keredaan Allah juga. Selamat menyambut ulang tahun Lembaga Pertubuhan Peladang ke-48. Bersama kita perkasa institusi Peladang dan lahirkan Peladang Progresif. #Perkasa Pertubuhan Peladang, #Lahir Peladang Progresif, #Stay safe to everyone. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.